Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Allahumma rahmana bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya syukur kita banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan yang baik untuk sama-sama kita bertemu di rumah ngaji Al-Jawharah untuk sama-sama kita meneruskan perjuangan kita dalam mendalami ilmu tajwid ni. Dan tak lupa juga kita doakan untuk sahabat-sahabat kita mungkin ada di sini yang diuji dengan banjir kilat dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan dan juga berikan maksudnya memudahkan segala urusan-urusan mereka dalam mengharungi ujian tersebut, insyaAllah. Baik, dan juga ada mungkin sahabat-sahabat kita yang sekarang hujan lebat, macam rumah saya pun hujan lebat, takut-takut line tak berapa cantik, takut-takut ada yang hujan lebat, maka line tak elok, maka susah nak sekolah. Okey, apapun, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita nak sambung kembali tajuk kita, di mana pada pertemuan kita yang lalu, kita dah pun membicarakan tentang, kalau kita ikut balik daripada awal, kita dah cerita tentang makharijul huruf, mana kita dah masuk kepada sifatul huruf, kemudian kita dah mula tajuk yang, iaitulah tentang beberapa kesalahan-kesalahan yang berlaku ketika mana menyebut huruf, iaitulah dari sudut sifat dan juga dari sudut makhrajnya. Okey, hari itu kita dah ambil daripada makhraj al-jawf, dah settle al-jawf. Kemudian kita dah pun settle makhraj al-halq, itulah makhraj halqum yang melibatkan 3 halqum dan 6 huruf. Kemudian kita dah masuk kepada makhraj al-lisan, makhraj lidah. So sekarang ni kita masih di makhraj al-lidah, makhraj lidah yang mana kita dah pun baca qaf, kemudian kaf, kemudian jim, shin, ya, dan kita dah berhenti pada huruf dad. Baik. Tempoh hari saya ada terlupa nak kongsi tentang kesalahan-kesalahan yang berlaku ketika menyebut huruf shin. Antara kesalahan yang biasa berlaku, yang ni orang kita lah, kebanyakannya orang kita buat kesalahan ni adalah nak sebut huruf shin, dia kena muncung dulu. Dia kena muncung, shin. Kalau baca pun may yasha, insya, dia muncung dulu baru nak sya, begitu. Sepatutnya tak perlu pun. Huruf shin ni dia tak melibatkan bibir pun. Dia tak datang dari bibir pun. Huruf shin ni dia totally dari lidah. Setting lidah betul-betul, keluarlah sya. Spotlight dulu. Okey. Jadi huruf shin. Buka mulut elok. Sya, sh. Cuba buat. Sya, sh. Cuba bunyikan sya. Boleh kan? Sya. Tak perlu pun insya-Allah illa masya, nak sebut shinnya nak ngomong tu muncung dulu baru rasa boleh sebut. Kalau tak muncung jadi macam tak cukup. Macam rasa ada setengah orang bila dia tak muncung tu dia rasa macam tak sempurna huruf shin dia. Sedangkan shin tak ada kaitan pun dengan bibir. Tak ada kaitan dengan bibir. Sedangkan dia terus keluar aja sya. Yang mana kita dah belajar sebelum ni, makhraj untuk huruf shin adalah tengah lidah. Lepas turun lidah tengah sikit, yang mana sebut sya, angin kuat. Ada sifat takrir, ada sifat tafashi. Ash, tak boleh ash, tak boleh muncung. Yang muncung syushu tu nak halau ayam sungguh lah. Nak halau ayam ke, nak suruh orang syadab ke. Banyak orang kan, kita kalau nak suruh orang syadab kan letak jari satu dekat bibir tu duk. Itu memang biasa orang muncung. Orang tak buat tak macam tu, orang muncung. Jadi tak naklah kerana suka mensyadapkan orang. Akhirnya dalam Quran, dalam huruf shin pun kita terbawa-bawa sifat muncung tadi tu kepada huruf shin. Sedangkan huruf shin sebut dia terus dia sya, tak perlu pun muncung. Okey. Baik. Malam ni kita dah settle huruf dad. Okey, kita nak masuk ke huruf yang seterusnya. Iaitulah huruf apa? Seterusnya selepas dad, iaitulah huruf lam. Huruf lam. Lam ni kira antara huruf yang senang lah. Antara huruf yang senang nak sebut. Sekejap
Serabut pula bunyi. Nak tutup dulu. Hmm. Kacau. Saya tak boleh attract banyak-banyak benda. Okey. Baik. Huruf lam. Okey, baik. Apa dia kata? Antara kesalahan yang berlaku ketika menyebut huruf lam. Pertama, okey, sebelum tu muka surat. Kan orang cari, muka surat baca. Okey, 106. Malam ni kita nak start dengan muka surat 106. Okey, buka. Baik. Katanya, kesalahan pertama adalah membacanya dengan tebal. Tafkhim ni tebal. Pada tempat yang sepatutnya dibaca dengan tarqiq. Contoh macam inilah. Al-Latif. Al-Latif. Baca sepatutnya Al-Latif. Allah lah. Tapi oleh kerana, ni pun satu benda. Benar satu ketika tu, ada orang ajar. Ni saya pernah dengar lah. Tak tahu mana pergi ada video tu, saya tak nampak lah. Dia ajar, dia kata, antara sebab lafzul jalalah Allah tu dibaca dengan tebal, kata dia, kerana ada dua lam tu. Katanya lah ustaz tu, kerana ada dua lam, sebab tu Allah tu dibaca dengan tebal. Tak tahulah dia cakap kerana dia dengar orang cakap ke, tu dia kaji sendiri ke. Tapi setahu saya kalau dia kaji sendiri, dia takkan cakap macam tu. Sebab dalam Quran banyak lagi perkataan yang ada dua lam. Contoh macam ni lah, macam Al-Latif ni. So kalaulah kerana ada dua lam yang menyebabkan perkataan tu tebal, maknanya mana-mana huruf yang ada dua lam kena tebal lah. Kalau dia anggap macam tu lah. Sebab dia kata lafzul jalalah tu, nama Allah tu tebal sebab ada dua lam. Maka mana-mana perkataan yang ada dua lam maka perlu dibaca tebal, meraihkan kedua lam tadi tu. Dan fakta itu tidak benar. Bukan. Lafzul jalalah tebal tu memang lafaz orang Arab tebal lama dah. Sejak sebelum Nabi Muhammad SAW lahir lagi. Sejak orang kenal Allah, sejak tu orang dah tebalkan lafzul jalalah ni. Bukan kerana ada dua kali lam dan sebagainya. Okey, sebab dalam Al-Quran ada berlambak. Ada berlambak perkataan yang ada dua lam. Okey, jadi mana-mana perkataan yang ada dua lam selain daripada lafzul jalalah perlu dibaca dengan nipis. Al-Latif, Al-Latif. Walaupun selepas huruf lam tu huruf yang tebal. Mesti kena nipis. Kadang-kadang kita baca kita tak perasan. Kita baca Al-Latif, Al-Latif. Macam Allah. Tak perlu Allah. Kena baca La. Allah, Al-Latif. Baik. Yang seterusnya. Baca nipis pula, tarqiq. Nipis pada tempat yang sepatutnya tebal. Minallah, Minallah. Sebab sebelumnya nun terbari fathah. Minallah kena tebal. Tapi ada seorang orang dia maksudnya kadang-kadang tu tersilap kan. Tersilap ni lain lah. Dia tak tahu. Baca minallah. Apa nama? Alhamdulillah. Alhamdulillah tu tak apalah. Bismillah. A'udzubillah. Yang bawah-bawah tu tak apalah, semua kena nipis. Tapi yang mana yang sebelum Allah tu bagi atas, maka perlu dibaca dengan tebal, tafkhim. Allah. Okey, baik. Seterusnya, nombor 3. Baca idghamkan lam ni ke dalam nun. Contohnya macam tuhammilna. Batu kita belajar bainiyah. Kita belajar bainiyah. Maksudnya kena berikan huruf lam punya hak, iaitulah lerek sikit tu, al tuhammil milna anzalna. Jadi kalau tak bagi zal mil tu, tak bagi bainiyah pada lam tu, memang dia senang sangat masuk dalam nun ni. Sebab apa? Sebab lam dengan nun duduk sebelah-sebelah. Lepas tu pula makhraj lam dengan nun ni tak banyak beza. Beza dia kat mana? Beza dia satu hidung, satu tak ada hidung. Tu je. Jadi oleh kerana makhraj itu sama, dikhawatiri, dibimbangi, sebut tak kena, maka terjadi idgham lam ke dalam nun. Yang ni yang kita kena elakkan. Jadi kena baca betul-betul. Lam tak boleh masuk dalam nun. Okey, baik. Kemudian, masuk ke idghamkan lam dalam yang Al-Qamariyah. Yang ini jaranglah. Kalau orang tu dia belajar Al-Qamariyah dengan Asy-Syamsiyah, dia akan kenal lah apa itu Qamariyah, apa itu Asy-Syamsiyah. Dia takkan buatlah kesalahan ni. InsyaAllah ini mungkin boleh selamat. Kemudian campur bunyi lam ni dengan gunnah. Maksudnya lebih kurang macam nombor 3 lah. Baca abillah, billah. Maksudnya baca lam tu tapi sampai ke hidung. Which is patutnya huruf lam ni tak sampai ke hidung pun. Huruf lamnya hanya kekal pada dalam mulut sahaja. Okey, itu berkaitan dengan kesalahan yang berlaku ketika mana menyebut huruf lam. Baik. Seterusnya, saya pergi terus saya baca kongsi, pergi terus. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, tak apa, boleh unmute dan terus tanya, tak ada masalah. Okey, kemudian
Kesalahan paling ketara ketika menyebut huruf nun. Ketika menyebut huruf nun. Baik. Huruf nun ni makhraj yang seterusnya lah selepas huruf lam. Kata ni apa pertama? Tidak membunyikan gunnah dengan kadar yang sepatutnya ketika waqaf. Contohnya macam nasta'in. Kena bunyi nun di ujung tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kena ada bainiah tu, min. Lerik sikit, min. Tapi kena ingat, jangan lerik tu terlalu kuat. Sampai jadi apa? Sampai jadi min, rahmanir rahim, malik yaumiddin. Jadi min. Dah macam kereta bang nak berlepas. Ataupun jadi macam siapa pernah pergi tengok apa kereta lumba kan, Formula 1 kan, sekali dia lalu kan, dah jadi tak nak baca macam tu pun tak bagus juga. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tujuan dia buat tu nak bunyikan nun tu, betul lah, memang itu sepatutnya. Tapi sampai tahap take off, tahu take off, sampai tahap take off tu tak betul lah. Yang tu kena elakkan. Kalau siapa ada duk baca begitu, kawan ke diri sendiri ke duk baca begitu, tolong tegur dia sendiri, kata tak boleh, lepas ni jangan baca macam tu lah. Bunyikan nun, tak semestinya nak kena take off. Bunyi nun je lah sampai ke hidung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bunyi nun sampai hidung. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin sampai dah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagi sampai mim ke nun ke, bagi sampai. Okey. Jadi nak sampai tu tak perlu nak sampai naik ke atas. Okey, baik, seterusnya. Berlebihan pula. Macam tadilah, mungkin jawapan dia duduk nombor 2 ni lah. Terlalu nak bunyikan nun tu sampai berlebihan, dah jadi silap. Tak boleh macam tu. Okey, baik. Nombor 3, baca nun tapi ada qalqalah. Tengok. Baca nun ada qalqalah. Saya nak sebut sikitlah. Nun ni makhrajnya dekat dengan gusi, area langit. Tapi dia dah tak jauh dah dengan apa nama? Dengan gusi lah. Cuba tengok, dekat tak makhraj nun ni dengan huruf dal agak-agak? Cuba letak lidah sebut nun dengan letak lidah huruf dal, agak-agak dekat ke jauh? Da da na 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 da 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 na 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 da. Lebih kurang dekat. Da 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 na. Ikutkan jauh lah sebab da na tu dia duduk dekat langit lagi. Da tu dia duduk dekat pangkal gigi dah. Tapi kadang-kadang boleh je sebut da tu pakai lidah, pakai orang kata apa, gusi tu keluar je da 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 na na da da, dekat. Jadi oleh kerana makhraj itu dekat, maka sebut nun ni kalau orang apa tak bagi bainiah pada nun ni, dia mainlah lantun tu. Dia datanglah qalqalah tu dan nun tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semua dia qalqalah suka hati. An'ama. Tak betul. Tak boleh macam tu. Yang ni orang Arab suka buat. Orang Arab suka. An'amta 'alaihim. Dia ingat sedap dah tu. Mana boleh qalqalah huruf nun. Nun ni bainiah. Kena jelaskan bainiah. Baik. Baca secara tebal. Wa qina adzaban nur. Tahulah. Mana belajar, mana ada tengok orang baca wa qina adzaban nur, nur baca nur. Tak boleh baca nur. Wa qina adzaban nar. Okey, bukan baca nur. Okey. Jadi mana-mana nun memang tak akan ada tebal lah, walaupun selepas huruf dia adalah tebal. Okey, yang seterusnya memanjangkan gunnah ketika bertasydid dengan mengalun-alunkan serta menggegar-gegarkan suara. Minal jinnati wan. Saya buat ni, saya tiru Dr. Aiman yang buat. Tak percaya? Okey, kejap saya buka. Kalau tak percaya, saya tiru dia je. Kok lah kata macam yo je ustaz, membongak je lebih. Kejap saya buka program ni, saya scan apa nama kat bawah tu. Nampak tak kat bawah ni kat sini ni? Ni.
Oh, keluar dah. Ya, saya tekan ni. Dengar semua orang. Minal jinnati wan nas. Tu suara Dr. Ahmad tu. Nak, okey, saya play sekali lagi. Minal jinnati wan nas. Betul-betul batuk dia punya buat contoh. Minal jinn. Saya dengar pun lucu, tapi itu antara pengalaman lah. Maksudnya orang nak dengung ni terlalu panjang sangat sampai kan jadi gegar-gegar. Dia ingat apa? Parayapa. Tak ada, bukan. Tak ada, bukan macam tu, okey? Baik. Bukan saya, tapi Dr. Ahmad buat lawak. Okey, baik. Itu cerita tentang huruf nun. Okey, seterusnya. Kenapa huruf? Ro. Ro ni best betul huruf ro ni. Saya suka sangat huruf ro cerita. Pertama, apa dia kata? Membaca huruf ro ni seperti huruf ghin atau dengan suara yang penuh dalam mulut ro. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina ana. Saya tak apalah orang kata apa. Ada orang tak boleh sebut ro ni. Yalah, yang ni bab ni saya letak dalam mindset saya, ini mungkin seorang kata apa, memang kelemahannya daripada diri dia lah. Yang mana memang kejadian tu memang tak boleh sebut roh. Okay? Tapi untuk orang macam ni, tak apa. Kita tak kata dia double standard dengan dia. Dah, baca Quran halal baca lah. Cuma janganlah letak dia jadi imam ke. Kadang-kadang tu yang tak boleh sebut roh-roh ni yang pergi letak jadi imam. Lepas tu pergi pula baca surah Alam Nashrah. Apa jadi? Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahra wa rafa'na laka dhikra. Apa tengkorak ke apa semua ni? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sampai tak boleh nak. Dah pergi baca roh jadi huruf ghin, apa jadi? Hujung tu paling epic sekali, hujung tu. Yalah, ikutkan farghab. Wa ila rabbika farghab. Ro dengan ghin. Dah pergi baca huruf ghin, apa jadi? Jadi idgham. Wa ila rabbika farghab. Kata. Jadi idgham ghin dalam ghin. Jadi idgham bertamatsilain dah. Kata macam mana ni, dah tahu surah tu banyak huruf ro. Nantilah baca surah ni yang tak ada huruf ro tu. Qul huwallahu ahad ke Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Settle surah tak ada ro langsung surah qul huwallahu tu. Duk pi baca surah yang banyak huruf ro setiap ayat tu apa. Jadi tu kata ro ni seperti mana yang kita dah explain sebelum ni, berlatih tu adalah penting. Tapi kalau untuk peringkat pertama, tak tahulah, ni pengalaman saya lah. Mungkin orang lain ada pengalaman masing-masing. Saya dah bagi tahu hari itu. Alhamdulillah, setakat ni saya boleh. Bukanlah boleh apa tau. Setakat ni saya dah jumpa 3 orang yang berjaya ikut sistem ni dan akhirnya boleh ubah. Mereka berjaya, saya tak berjaya pun. Mereka lah berjaya. Ikut sistem ni, akhirnya boleh sebut roh. Pertama, kanak-kanak. Yang kedua, orang dewasa. Yang ketiga, orang tua. Maksudnya tak ada siapa ada halangan. Saya dah tua Ustaz. Lidah dah kereh. Tak boleh nak sebut dah roh ni. Kita pula main belah utara tu. Mana sebut roh ni? Pembohong. Dia ingat apa? Kita bukan orang utara. Orang utara langsir. Orang tak panggil langsiang. Langsiang tu hantu dalam hutan tu. Langsir. Orang utara panggil langsui ke? Langsui. Langsui. Dia nak bohong. Tayar kereta tu orang utara tak panggil tayak. Tayak tak? Orang utara panggil tayar. Panggil sebut elok. Ni nama saya ni. Zamir. Orang panggil Zamir. Sebut roh bagi betul-betul. Orang tak panggil Zamiak. Tu pembohong. Dia ingat apa? Dia ingat kita apa? Komen. Tu boleh. Ada ruang untuk sebut roh-roh ni bagi betul balik. Tapi kena ikut. Mula-mula kena start dengan huruf lam dulu. Apa-apa sebut huruf lam. Sebab apa? Sebab lam ni dia paling dekat dengan huruf ro kerana dia tak pakai hidung. Kalau kata nak berlatih dengan nun, susah juga sebab nun ni dia pakai hidung. Jadi ro dengan lam ni antara yang banyak persamaan. Kalau kita lihat daripada awal sifat lam dengan ro ni, kena tengok. Starting dengan jahar. Kemudian sama-sama bainiyah. Kemudian sama-sama apa? Istifal. Kemudian sama-sama istilah, sama-sama infitah. Kemudian sama-sama inhiraf. Dan akhirnya sebelum tu ada apa lagi? Akhir sekali nombor 6 lah.
akhirnya jadi ra tu jadi takrir, yang mana lam tidak ada takrir. Okey. So banyak persamaan lam dengan ra, nak banding dengan nun lah. Okey. Kemudian daripada situ kena berlatihlah sikit-sikit, letak lidah hujung tu dua tu nak sebut ra bagi betul. Tak mau dah lepas ni, kalau kata kalau bolehlah cuba berlatih. Buat juga ra ra la 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 ra ra ra. Tarik sikit je. Orang kata sentuh tu, orang kata ringan-ringan je. Jangan sentuh rapat sangat. Kalau dia sentuh terlalu rapat, tak boleh sebut ra juga. Jadi sentuh ringan je sampailah dia boleh getarkan lidah tu, dan insya-Allah nah, dan disertai dengan doa jugalah. Doa dan usaha tu insya-Allah Allah Taala tolong. Boleh sebut ra. Dan memang ada orang yang boleh buat pun. Bukan kata tak boleh buat dan dengan alasan-alasan yang tak boleh buat, tak. Memang ada orang dan akhirnya boleh buat. Okey. Yang seterusnya, baca dengan tebal pada tempat yang sepatutnya dibaca dengan baca dengan tafkhim pada tempat yang dibaca dengan tarqiq, dan begitulah sebaliknya. Contohnya macam qadir, sepatutnya baca dengan nipis, qadir, dibaca qadir. Maryam patut baca tebal, jadi Maryam, jadi baca nipis. Dan sebaliknya lah, yang tebal baca nipis, yang nipis baca tebal. Ada orang yang lagi lawak sekali apa tahu? Huruf ra pergi baca ghin, huruf ghin pergi baca ra. Yang tu yang paling saya tak boleh terima sekali. Yang ghin pergi baca. Maksudnya jadi macam apa tu? Jadi royril mardu. Royril mardu bi alaihim. Macam mana boleh ada royril mardu? Oh, rupanya yang ghin pergi baca ra, ra bagi baca ghin. Yang ni yang ni paling sedih ya. Sampai boleh, maksudnya dia boleh sebut ra, boleh sebut ghin, tapi dia lupa, dia tertukar huruf. Yang ghin menjadi ra, ra jadi ghin. Baik. Kemudian berlebihan dalam menggetarkan huruf ra ni ketika bertasydid. Contohnya macam orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul pun macam tu, tak boleh baca getar terlalu banyak. Getar tu betul, memang kena ada. Tapi terlalu banyak menggetarkannya itu adalah merupakan satu kesalahan. Sepatutnya getar sikit je. Mula-mula tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula tu je. Hujung tak payah dah. Okey, baik. Kemudian menyebutnya dengan tekanan yang kuat, terputus. Terputus ni maksudnya ra kan dia ada bainiyah. Dia tak boleh putus. Ra ni dia ada bainiyah, maka dia tak boleh putus. Maka jangan putuskan dia. Contohnya orang baca macam itulah, Maryam, tapi oleh kerana dia tekan kuat, syiddah, Maryam, baca Maryam, ataupun baca Miryatin, Fir'aun, dia rasa macam kalau nak sebut ra ni kena kuat. Maryam, Burhan, Furqan, terkejut-terkejut kata. Kita dengar terkejut-terkejut. Ni ingat apa? Kawat ke apa? Kawat kot lagu. Sedip. Kawat dia lebih kurang. Tak boleh. Baca Quran ni bukan terkejut-terkejut kan. Baca elok-elok. Macam biasa bagi melerek huruf-huruf ni. Okey. Yang nombor 5 ni paling teruk sekali. Siapa dah buat nombor 5 ni? Memuncungkan kedua-dua bibir ketika menyebut huruf ra. Dengan alasan nak tebalkan huruf ra ni kena muncung tuan-tuan. Tak muncung tak boleh tuan-tuan. Tak tahu. Siapa ajar benda ni, saya tak tahu. Dalam buku tajwid tak ada. Dalam buku tajwid, bukalah buku tajwid seluruh alam ni tak ada. Yang kata nak tebalkan ra ni kena muncung. Contohnya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nak tebal kena muncung, nak tebal kena muncung, dan itu merupakan satu mitos. Tak ada dalam buku, tak ada. Warisan orang-orang Arab pun tak ada sebut benda tu. Jadi kalau ada orang masih lagi duk berpercaya kepada benda tu, bagi tahulah. Kepercayaan tu samalah percaya cerita sang kelembai. Cerita mitos tak ada, memang tak ada dalam buku. Cari buku, suruh buka buku, tunjuk. Kalau ada, tunjuk mana dia. Okey. Dan yang seterusnya, baca huruf ra ketika waqaf tapi tak bunyi. Contoh baca surah Wal As, innal insana lafi khus. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mana pergi ra jadi qad. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qalah ada. Ra hilang. Tak boleh lah. Kena bagi bunyi semua. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Kena bunyilah. Wal fajr walayalin ashr.
wasyaf'i wal watr. Kena bagi bunyi semua huruf. Dia ada dalam tu, kenapa nak hilangkan? Okey, itu cerita tentang huruf ra. Okey, seterusnya. Macam cepat dah nak habis benda ni. Pasal macam baru je start kan habis dah. Okey, seterusnya. Huruf-huruf yang berada di hujung lidah. Okey, huruf-huruf yang berada di hujung lidah. Hujung lidah menyentuh pangkal gigi atas. Huruf ada 3 huruf. Ada to, ada dal dan juga ada huruf ta. Okey, baik. Pertama, huruf to. Apa kesalahan yang biasa berlaku ketika menyebut huruf to? Adalah menambahkan sifat hams. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Tak tahulah. Mungkin kadang-kadang ada semua orang dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu. Jadi banyak sangat angin, semua benda dianginkannya. Tak kena macam tu. Nak bercakap tak apalah. Kalau kata kami bangsa kami cakap macam ni. Tak apalah, silakanlah cakaplah macam mana. Kita tak komplain yang bercakap tu. Kita nak betulkan bacaan Al-Quran. Jadi pada huruf ta ni tak ada angin. Maka kena orang kata apa? Ada effort lah. Kena ada effort lah. Macam mana nak buat? Belajar. Okey, tanya guru. Okey, lidah nak letak kat mana? Nak kawal apa supaya angin tak keluar? Lepas tu kita awal-awal kita explain, kita tunjuk gambar. Angin ni dia main daripada peti suara ni, dia keluar daripada perut. Angin yang kata angin ni. Jadi bila kita kawal dekat peti suara tu, insya-Allah dia takkan keluar angin tu. Ihdinas siratal mustaqim. Dia takkan keluar angin. Tapi kalau tolak apa nama? Satu napas keluar. Ihdinas siratal. Memang saya sendiri buat. Hal mustaqim. Siratal. Memang berangin lah dia. Dan dia pun oleh kerana ta ni dia semakhraj dengan huruf ta. Ta ni semakhraj dengan huruf ta, maka apa yang berlaku? Huruf ta ni dia ada angin. Dia ada hams huruf ta. Jadi kalau kata ta ada angin, why not ta pun kita adakan angin untuknya. Itu yang jadi begitu tu. Jadi kalau tak kawal dia betul-betul, maka kita bimbang, takut-takut huruf ta pun jadi berangin macam huruf ta. Tak nak macam itu. Okey, seterusnya. Yang nombor 2, antara kesalahan yang biasa berlaku ketika menyebut huruf ta ni, baca dengan nipis. Baca dengan nipis. Sedangkan ta, walaupun berbaris kasrah, dia tetap bawah kategori isti'la lagi. Tebal lagi. Cuma tebal yang ranking yang dia kelima. Kita kalau ingat lagi, kita belajar ada 4 ranking tu, ada 5 ranking tu kan. Pertama, ta baris atas, lepas ada alif. Kemudian ta baris atas saja. Kemudian ta baris depan, kemudian ta sukun. Yang kelima tu ta baris bawah. Lepas tu kita dengar kalau orang baca baca surah Yasin kan. Apa ayat ujung dia tu? La yastati'un, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun kan. Ayat lah surah Yasin kan. Orang baca tu la yastati'un, la yastati'un. Baca dua huruf ta. Ta ti ya yastati'un. Ni tengok surah Yasin baca ni. Tapi mulut dia keluar la yastati'u. Tak kenal lah macam tu. Bukan huruf dua huruf ta. Satu yang pertama tu yasta tu ta tu betul lah ta. Tapi yang kedua tu ta. Ta walaupun kasrah dia tetap tebal daripada ta tu. Maka kena tebalkan dia. La yastati'una nasrahum. Kena tebalkan dia. Ti yastati'u. Baru ada beza antara ta dengan huruf ta. Kalau tak sama saja. Kena tebal huruf ta. Okey, itu adalah pada huruf ta, antara kesalahan yang biasa berlaku. Baik, ataupun kadang-kadang ta ni apa nama baris atas pun ada juga sirata, baca rendah lah, maksudnya baca rendah. Tak boleh, kena baca dengan isti'la, tak boleh baca dengan istifal. Seterusnya huruf dal. Huruf dal mencampurkan bunyinya dengan huruf ta. Okey. Apa maksud nombor 1 ni? Apa maksud campur dengan bunyi huruf ta ni? Adalah mendatangkan hams pada huruf ta, tu maksud dia. Okey. Datangkan angin pada huruf dal ni. Contoh, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tekan tu kuat bagi keluar angin tu. Bedin. Ini yang tu madidu. Jadi yang cakap dal tu semua keluar angin, tak betul Tak boleh lah macam tu. Dal
Huruf dal tak ada angin. Walaupun dal ni semakhraj dengan huruf ta, sama dari sudut kedudukan lidah dengan huruf ta, namun dal tak boleh ada angin. Kena kawal lah. Dan malangnya saya antara orang yang dulu-dulu baca dal ni berangin. Malik yaumiddin, middin, tolak bagi kuat lagi, middin, bagi bunyi. Saya tak perasan. Oh, kita rasa macam, oh sedap dah aku baca ni, sedap dah, terror dah aku ni. Akhirnya Syekh Qurim Rajih sendiri tegur saya. Tahu kan Syekh Qurim Rajih, ulama Syria tu, satu hari tu baca Fatihah depan dia. Dia kata, berapa lama dah kau baca Fatihah macam ni? Tak lama dah jadi imam pun semua, berapa tahun dah jadi imam. Dia kata, kau tahu tak apa kau salah? Dia kata, middin tu, tak ada. Dan ni bukan hams. Malik yaumiddin, middin. Tak betul tu. Kau kena betulkan. Middin, maliki yaumiddin. Jagalah. Baru tak nampak. Oh, selama ni saya tolak daripada peti suara tu, angin seketul keluar. Middin, tolak middin. Kalau tak tolak dari dalam, mana nak datang angin tu? So, apa yang kita kena buat adalah kawal kat dalam ni. Biar mulut je bergerak. Middin, middin. Jangan datang angin serta angin nak datang iring keluar huruf dal tersebut. Tak kena. Maka siapa-siapa kalau ada yang duk baca din ni lagi, tolong betulkan bahawa dal tak boleh ada angin. Baik, seterusnya dal. Apabila berada selepas huruf tafkhim, contohnya macam su, yuwasfisu fi sudurin nas. Sudurin nas. Oh, dah jadi do pula dal ni. Sedangkan dia dal, sudurin nas. Jadi kena kawal dia supaya walaupun dia duduk selepas huruf tebal, tetapi dal tak berubah, tetap jadi dal. Tak ada tiba-tiba dal tukar jadi dot dan sebagainya. Tapi nak bagi tahulah, ada beberapa huruf yang memang kena tukar sebabkan huruf tafkhim tadi itulah. Tapi di dalam qiraat kita tak ubah benda tu. Kita akan baca yang asal juga. Okey, nanti saya cerita. Baik, seterusnya. Nampak? Apa dia kata? Huruf apa? Seterusnya adalah huruf ta. Huruf ta. Apa dia kata, nampak? Huruf ta ni kita belajar sebelum ni, huruf ta ni ada hams, betul tak? Huruf ta ni ada hams, maksudnya ada angin. Tapi tengok, walaupun dia ada angin, apa kesalahan yang Dr. Aiman nyatakan kat sini adalah berlebihan dalam membunyikan hams, berlebihan. Bunyikan angin pada huruf ta pun tak bagus juga. Pun tak bagus juga. Allazina tatawaffa. Macam tata. Sampai padahal kalau siapa ingat dua minggu sebelum ke 3 minggu sebelum yang saya ada bagi 10 huruf hams tu, huruf apa yang paling kuat anginnya, kemudian level kedua, level ketiga dan level keempat angin tu. Yang mana kaf dengan ta ni dia ada angin tapi dia duduk level yang keempat. Tak tahulah, ingat tak? Saya ingat bila? Rasa 2 minggu lepas ke? 2 minggu lepas. Tengok, berlebihan dalam membunyikan angin pada huruf ta ni pun tak kena juga. Kan? Contoh macam idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumun kadarat. Angin kuat sangat pun tak cantik juga, tak comel juga. Angin lah, tapi taklah sampai berlebihan. Wa idzan nujumun kadarat uwirat. Angin sikitlah, bukanlah nak datang angin sampai kena hembus, tak payah. Angin tu tetap ada tapi bukan sampai tahap terlalu kuat. Baik, seterusnya baca ta dengan tafkhim. Baca ta ni dengan tebal. Ni contoh yang Dr. Aiman bawa ni, tatma'innum. Tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Kalau saya suka bawa contoh yang ada dalam surah Al-Fil tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi. Sambung. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Berapa ramai orang baca macam tu? Baca tadlil. Kenapa baca tadlil? Oh, tu selepas dia ada huruf dha tu. Yalah, memang selepas dia ada huruf dha. Tapi kenapa ta tu tiba-tiba jadi to? Jadi tadlil, nak tebalkan dha tu sampai dengan ta diubah. Tadlil. Tak perlu. Dha punya pasal lah. Ta punya pasal. Kenapa tiba-tiba ta nak tebalkan dha sampai ta tu jadi rosak?
So ta tetap ta. Jadi itu kelebihan belajar tajwid ni, kita nak back to the basic, nak back to the orang tempat asal balik. Yang mana kita yang ubah banyak benda ni. Belajar tajwid, belajar baca Quran ni, kita ubah dia. Kita tak mau perubahan-perubahan tu. Kita nak back to basic balik. Kalau sebut huruf ta, tak akan jadi ta tu tiba-tiba jadi to ke, jadi te ke, ta, jadi pelik-pelik lah, tak ada. Dia tetap ta. Walau apa pun huruf selepas dari yang datang, dia tetap disebut dengan istifal, ta. Jadi, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tadlil. Yang perlu dibunyikan adalah istitalah dan rakhawah dalam da tu. Bukan pi ubah ta tu jadi ta. Tod. Cari tu macam sedap dah. Tadlil. Tak kena. Bukan tod. Dia ta. Tadlil. Okey. Seterusnya, tidak membunyikan hams. Tadi yang atas tu terlalu kuat pula. Yang bawah ni tak bunyi langsung hams. Terutamanya ketika sukun. Tat, ra. Bunyi tat, ra. Tak bunyi langsung pun tak kena juga. Bunyi lebih sangat pun tak kena juga. Jadi, tengah-tengah. Tu kata, kita ummatan wasata ni kena tengah-tengah. Jangan terlalu melampau dan jangan terlalu kurang sampai hilang terus. Tak nak. Dia tengah-tengah. Okey. Itu tadi adalah pada huruf yang ujung lidah berada di pangkal gigi atas. Okey, seterusnya. Huruf sofir. Huruf-huruf sofir, sin, zai dan juga sod. Yang mana hujung lidah berada di permukaan gigi bawah. Okey, pertama, baca sofir tapi bunyi terlalu lemah. Sofir tu sendiri lemah. Tak bunyi as-salihin, al-masjid, ya zakka. Dah buat pun susah sebenarnya. Dah buat susah. Tapi itu kadang-kadang berlaku. Terlalu lemah bunyi sofir tu, bunyi as, masjid, ya zakka. Tak bunyi sofir tu, terlalu lemah. Pun tak bagus juga. Kena bagi bunyi. Biar panjang tak apa. Lagipun tiga-tiga huruf ni, tiga-tiga rakhawah. Senang cerita. Tiga-tiga rakhawah. Satu je yang jadi jahar. Lagi dua adalah hams. Maka nak dua lagi tu memang banyaklah hangin dia. Tak boleh lawan lah. Shin paling banyak. Tapi nak ceritanya kena beri. Biar lebih tak apa. Jangan sampai tahap tak bunyi langsung. Lemah sifat sofir ni. Itu nombor pertama. Nombor dua, melibatkan bibir bawah ketika menyebutnya. Yang ni saya tak tahu. Macam mana kesalahan ni saya tak tahu. Sebab bila saya dengar Dr. Aiman baca, sebab benda ni, ialah melibatkan bibir bawah. Dia, satu, saya tak pernah jumpa orang buat kesalahan ni. Yang kedua, dia buat audio je, dia tak buat video. Kalau dia buat video, kita boleh tengok lah, oh yang ni yang kata salah ni. So, saya tak tahu nak buat contoh. So, bila dia sebut contoh dia dalam QR code ni, bunyi lebih kurang sama. Bunyi lebih kurang sama. Tapi, tak tahulah apa sebenarnya yang nak dimaksudkan tu. Jadi, saya skip dulu yang ni. Okey. Yang nombor 3, memuncungkan mulut ketika huruf sod. Sebetulnya, ialah bukan kata sod je. Semua huruf isti'la lah. Tak boleh muncung. Po, do, ko, zo. Tak, bukan muncung. Dia buka mulut, tapi separuh lah nak ke muncung tu. Tak sampai ke tahap muncung. Jadi, qa, sa, da, ra, qa. Dia tengah-tengah, dia tak sampai tahap muncung. Okey. Baik. Nombor 4, kata dia apa? Baca dengan nipis, huruf sod. Jadi, sin lah kalau baca nipis. Kalau nombor 5 pula, baca dengan tebal pula. Sin baca sod, jadi yas turun. Yang ni yang saya sebut tadi. Ada setengah kabilah Arab ni, orang Arab ni, yang mana apabila huruf sin, terutamanya sin yang bersukun ni, sin tanda sukun ni, duduk sebelum huruf ta ni, mereka baca tebal. Contoh, nanti kita akan belajar insya-Allah, ada tajuk tu. Contoh perkataan bastoh. Bastoh. Eja dia sin. Ejaan dia dengan huruf sin, bastoh. Tapi ada setengah kabilah orang Arab ni, dia susah nak sebut. Bas tu, nak masuk dengan to tu macam nak take off tu jadi macam lambat kalau dia sebut sin tu nipis. Maka mereka tukar sin tu jadi sod. Jadi bastoh. Supaya nampak. Yalah, antara sin dengan sod lebih mesra dengan to.
Macam mana tak mesra? Sama-sama isti'la, sama-sama itbaq. Kan? Kalau kita tengok dia punya sifat dia kan, banyak sifat-sifat yang hampir sama. Sama-sama kuat, sifat tu sama-sama kuat. Maka sod lebih mesra dengan ta, maka letak sod siap-siap. Lepas tu kita tengok dalam Quran, ada setengah-setengah tempat tu dibuat 2 huruf. Tulisan dia dengan sod, tapi atas huruf sod tu ditulis sin. Kalau siapa perasan dah, dalam surah Baqarah ada satu, dalam surah Al-A'raf ada satu, ditulis sin kecil atau huruf sod tu. Itu bukti contoh saya nak cerita ni, bahawa orang Arab ada sebahagiannya mereka susah nak sebut sin, maka mereka baca dengan huruf sod. Kenapa? Sebab ketebalan pada huruf ta tu nak apply dengan sin macam tak kena. Susah nak take off tu lambat. Maka mereka tukar sin tu jadi sod. Dek kerana sin dengan sod ni semakhraj. Okey. Tak tahu kalau saya pernah sebut letak kat sini. Sin, sod, zai ni contoh. Oleh kerana dia ni huruf yang sama, satu makhraj. Jadi banyak orang ubah ayat-ayat perkataan ni, orang ubah sod. Contoh macam nama orang lah, perempuan. Orang nama perempuan ni yang sebenarnya lah, yang sebenarnya ikut bahasa Arab ni namanya Salihah, contohlah. Contoh Salihah yang sebenarnya. Tapi bila mai ke alam Melayu ni ditukar jadi Salihah. Adu Salihah. Okey. Lepas tu dia main naik upgrade sikit lagi, ditukar jadi Zalihah. Jadi Zalihah. Tengok tak? Tiga-tiga membawa kepada makna yang sama sebenarnya. Salihah, orang yang sama. Salihah pun sebenarnya membawa makna yang sama lah. Kalau ikutkan dari segi makhraj itu, sod. Dan mai tukar ke Zalihah pun sebenarnya adalah yang daripada huruf sod tu. Zod. Kalau ikutkan mana ada makna Zalihah, mana ada makna. Tapi bila tengok balik, oh Zalihah ni dia main daripada Salihah. Sebab apa? Sod dengan Zai ni dia semakhraj. Maka susah nak sebut sod, tukar kepada sin, susah lagi nak sebut sin, tukar je lah kepada huruf Zai. Habis cerita. Jadi dia macam Ismam. Ismam tu. Jadi Ismam, Salihah. Betul tu? Saya setuju. Baik, nombor 6. Campur huruf sin dengan Zai. Yang ni pun saya jarang jumpa. Tapi kalau ada, kena ubahlah. Contohnya macam wasjud. Wasjud. Baca dengan wasjud. Jadi wasjud. Nak sebut jim tu punya pasal. Wasjud. Al-mazjur. Especially dia duduk selepas sebelum huruf jim ni. Rijzun. Sebut rijzun jadi rijzun. Wasjud. Mazjur. Wallahu alam, yang ni saya tak pernah lagi dengar. Tapi kemungkinan besar kalau tak kawal dia betul-betul, boleh berubah lah sin ni jadi macam huruf Zai. Sebab yang ni saya perhati oleh kerana dia punya pattern dia, yang mana sin dengan jim duduk berhampiran ni, kemungkinan ataupun dia ada potential untuk bertukar sebutan sin ni jadi Zai. Okey, seterusnya. Huruf banyak sangat bercakap jadi gitu. Dia longgar dah. Skru dia longgar dah. Okey, yang seterusnya. Huruf-huruf lisawiyah. Apa makna lisawiyah? Lisawiyah ni lisan. Ni huruf hujung lidah ni. Hujung lidah sentuh dengan ujung gigi ni. Huruf lisawiyah. Okey. Apa makna huruf lisawiyah? Huruf lisawiyah ni 3 tu lah. Ta, zal dan juga dha. Ta, zal, dha. Okey, baik. Pertama, berlebihan dalam mengeluarkan hujung lidah ketika menyebutnya. Dah kata keluar lidah, kita pun buat keluar lidah. Kali terjelin. Kata, ni potong juga lidah kau ni. Orang keluar lidah sikit je, bukan keluar semua. Keluar lidah tu betul. Tidaklah hujung lidah betul sentuh dengan gigi. Tak, dia kena keluar sikit. Ada keluar sikit. Sampai bagi bunyi lah. Sa, zal, dha. Bukan keluar sampai separuh. Sa, zal, dha. Tak nak. Jangan keluar banyak sangat. Nanti kan tak boleh sebut. Satu. Nombor 2. Mungkin lidah panjang sangat kot. Sampai tak ada tempat nak simpan. Okey. Yang kedua. Meletakkan hujung lidah pada gusi atau kawasan dalam gigi kacik atas. Atas dengan sangkaan huruf ni keluar dari gusi. Sa. Maaf ya. Nak sebut tak reti dah buat. Tak kena. Mesti kena keluar lidah. Tak boleh. Sakit gigi nak keluar gitu. Sakit nak buat pun.
Sa, zal, dha. Bukan kawasan dalam dah. Dia kena keluar lidah. Okey, baik. Yang nombor 3 ni, ada orang bagi tahu saya baru ni lah, tak lama lah, dalam hujung tahun lepas ke pertengahan tahun lepas gitulah. Dia beritahu saya, dia kata, "Ustaz, saya ni banyak tahun dah duk baca Quran ni. Baru saya tahu, dha ni dia macam huruf sa, dia macam huruf zal." Itu saya kata, "Habis itu selama ni tuan baca dha tu apa?" Oh. Saya baca dha tu macam huruf zai. Saya baca dha tu, Sadaqallahul Azim. Oh. Jadi pi baca huruf apa nama? Baca huruf dha ni macam baca huruf zai. Sedangkan tak kena, bukan macam tu. Baca huruf dha lah. Dha ni dia sama macam huruf zal. Cuma dia kena angkat lidah belakang, sempitkan makhraj untuk tebalkan huruf dha ni dan tembak bunyi tu ke langit. Barulah jadi isti'la. So dha adalah dha dan zai adalah zai, tak sama. Makhraj totally lain. Totally berbeza antara zai dan juga dha. Tak boleh baca dha jadi huruf zai. Kena alert kat sini. Ada orang baca sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Kadang-kadang tu ialah ada setengah orang dia kata saya bukan baca Al-Quran. Contohnya macam dia baca ayat apa-apa dalam ceramah kan. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Dia dah baca zai, sadaqallahul azim. Jadi benda tu terbawa-bawa sampai surah sembahyang. Terbawa-bawa lah. So bila jumpa azim ke apa ke, fasabbih bismi rabbikal azim. Baca zai tak kena, bukan baca zai, kena baca huruf dha. Baik. Baca zal jadi zai pun sama juga. Berminat sungguh dengan huruf zai ni. Zal lah. Yang ni banyak orang baca. Siratal lazina an'amta alaihim. Siratal lazi. Baca tebal. Lazi. Al-lazi. Sedangkan di situ bukan zai, tapi huruf zal. Bahkan huruf zal ni kira betul-betul hujung lidah sentuh. Memang ringan sungguh. Siratal lazi. Al-lazi. Sampai tak ada getaran, tak ada. Kalau siapa dulu saya belajar tu, kalau siapa buat bunyi zal tu ada tu, siap lah, memang rotan sampai terbelakang. Masa dekat. Bukan rotan, tongkat. Cik kami ni buta. Cik kami ni buta, dia pakai tongkat. So, dia pegang tongkat. Mengaji, baca. Kalau zal tu terbunyi z je, tak belakang. Dia kata, kau baca huruf apa? Zal lah. Kenapa zal tu ada z? Tak ada. Dia mesti ringan tu. Siratal ladzi, lazi. Dia tak ada zazi, lazi. Dia tak ada bunyi z tu. Tak boleh. Okay? Sebab itu dah jadi sifat huruf zai. Yang kelima, tukarkan huruf sa jadi sin. Yang ni pun tak bagus. Baca sa. Wa bussatil jibalu bassa. Tu baca surah Waqiah hari-hari kan. Lupa. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil adrajah. Wa bussatil jibalu bassa. Tak tengok Quran. Dia ingat sa lah. Rupanya sin. Wa bussatil jibalu bassa. Sin lah. Sa. Jadi tak boleh tukar sin jadi sa pun tak boleh. Sa jadi sin pun tak boleh. Sebab ada setengah-setengah tempat macam ni lah. Macam nombor 5 ni contoh dia, tak tahu tak? Fakassarakum ni makna dia fakassa. Kalau baca dengan huruf sa, maka Tuhan memperbanyakkan kamu. Fakassarakum, sa. Tapi kalau pergi tukar jadi fakassarakum, jadi sin, fakassarakum, jadi Tuhan mematah-matahkan kamu. Patah-patahkan kamu. Tak kenalah. Kasr ni maksudnya patah kan. Orang patah tulang kan. Jadi makna dia berubah totally. Okey, settle. Yang nombor yang huruf lisan. Habis ya? Huruf lisan semua ada 18 huruf, ada 10 makhraj, settle. Okey, baik. Seterusnya, habis lisan, kita nak masuk asy-syafatain. Apa itu syafatain? Ataupun syafatan, itulah kedua-dua bibir. Baik, huruf pertama daripada kedua-dua bibir ni, yang pertama adalah huruf fa. Huruf fa. Okey, baik. Tengok dia kata apa. Pertama, tidak jelas bunyinya kerana sifat hams yang lemah. Kenapa jadi gini? Kenapa? Sebab letak gigi dengan bibir itu tak betul. Dan banyak orang saya jumpa sebut huruf fa ni pakai dua bibir. Especially orang kampung saya. Siapa kat sini orang belah-belah kampung saya, tolonglah berbetulkan. Jangan sebut fa ataupun huruf F ni pakai dua bibir. Jadi fa.
Fa. Nak duduk atas sofa, sofa. Fa, fau. Jadi Kak Farah, fa. Kata, sebut apa? Fa. Fa. Pakai dua bibir, fa. Nampak? Dia ingat sebut begitu tu dah betul lah. Rupanya tak bunyi langsung angin dia, tak bunyi hams, tak bunyi. Af. Dengar tak? Af. Dengar hams. Af. Tak dengar pun. Saya keluarkan angin, rasa angin, tapi tak bunyi. Af. Lemah. Angin ada tapi sangat lemah. Sebab tidak meletakkan makhraj yang betul kepada huruf fa. So, apa makhraj yang betul? Cuba kita usaha sekali. Nak dengar? Gigi atas ke perut bibir bawah. Gigi atas menyentuh perut bibir bawah. Bagus. Ingat sterma tu. Jadi gigi atas, hujung gigi atas mesti kena sentuh, mesti kena letak dah perut bibir bawah. Barulah bunyi af. Gigi rongak pun mesti bunyinya. Jangan risau. Af. Aku kalau rasa macam gigi saya rongak ni. Takut bunyi dia lain. Tak ada maknanya. Buat je dulu. Kita dengar kemudian. So, Yang tak ada gigi, Ustaz? try. Tak ada gigi langsung. Tak ada gigi langsung. Anggaplah macam ada gigi. Tak ada gigi langsung. Saya tak nak jumpa lagi lah. Maksudnya gigi depan ni habis semua. Semua atas bawah tak ada. Dia kata saya tak boleh nak ngaji, tak ada gigi dia kata. Tak boleh ngaji, tak ada gigi sial. Giginya gusi. Pakai gusi ni. Habis makan macam mana? Dia kunyah aja tak ada gigi macam nenek kebayan. Buatlah gigi. Itulah nak cerita tapi bukan morah. Saya dah pi dah tanya lah gigi saya ni, tak tahulah nak kata tua tak berapa nak tua, tapi duduk jadi makin lama makin menjarang, tak tahulah aku kata tokak ketam tak juga. Tua dah tu, Ustaz. Jangan berasa tak tua. Tapi lama-lama duduk makin menjarang. So pilah kedai gigi pula. Klinik gigi ni. Tu tanyalah berapa banyak kos nak buat gigi dia, bagi rapat balik, bagi elok balik. Tak kira lah hang buatlah macam mana penyanyi aku nak gigi elok balik, nak ngaji ni. Kan. Dia kata kita cincai lah cincai kira-kira dalam 8,000 boleh. Dengar 8,000. Tutup pintu balik. Cerita 8,000. Itu pun bukan sampai belakang tau. Gigi depannya. Gigi depannya dia buat. Dalam dalam 4 batang atas, 4 batang bawah. Macam tu lah. Sorry, 5. 5 ke 6 batang depan, 6 batang bawah. Dia kata harga betul ni tak boleh mana ada 8,000 ni. Biasa harga betul ni sebatang 1,000 atau sebatang 800. So kita dia kata kita kira ginilah 10 batang, kita ambil satu batang 800. Itu 8,000. 8,000 ataupun dia kan 800 biasanya. Tu dia kata 12 batang lah. 6 atas, 6 bawah. 12 batang kita buat 8,000. Betul. Kalau sungguh lah, kalau memang nak baca, nak dah masuk, memang kena buat jugalah. Tapi memang gigi ni kos dia memang mahal. Okay, baik. Cerita dia lah. Okay, baik. So, nak baca huruf fa, jangan pakai kedua bibir. Kena pakai gigi, ujung gigi sentuh dengan perut bibir bawah. Nombor dua ni saya tak nampak. Saya tak pernah jumpa orang Melayu buat. Tapi tak apalah, kita baca pilah. Kata dia, tukar huruf fa ni jadi huruf V. Sebab V pun, cuba sebut V. Mana makhraj huruf V? Datuk Vida. V ni dia sama dengan fa. Dia gigi tu kena gigit bibir bawah ni baru jadi V. Macam huruf jim juga. Jim tu dia sama dengan huruf ca. Ca dengan jim tu sama. Sebab tu kadang-kadang baca jim jadi ca, baca fa jadi V. Tapi jaranglah setakat ni tak pernah dengar lagi lah orang sebut huruf fa ni jadi V. Okey, baik. Itu tentang huruf fa. Seterusnya, huruf waw. Apa yang silap baca huruf waw? Yang ni pun kena bagi perhatian. Baca dengan tebal apabila berada sebelah huruf tebal. Contoh macam wallah. Yang betulnya wa. Wallah. Bukan baca wa. Apa? Wa. Wallah. Wa ni yang saya tahu wa aini. Wa aini ni wa ma. Wa. Kau wa. Wa. Kok mana apa tu saya kata tadi?
apa pun back to the basic. Waw ni baris atas bunyinya wa. Tebal macam mana pun huruf selepas dia, mesti waw tu tetap wa. Jadi wallahu alam. Jangan baca wallah. Bila baca sendiri tu kena alert lah. Aku baca wallah ke wallah baca balik dengar. Wallah. Oh, sama aku pun baca wallah ke. Lepas ni tak nak, kena ubah. Jangan baca wallah, kena baca wallah. Okey? Boleh. Yang kedua, baca waw tapi tak muncung. Wakana. Nak buat apa susah. Tak erti nak buat. Wakana. Tak boleh. Tak cantik. Kalau baca waw tak muncung. Dia kena waka. Dia kena start dengan muncung dah. Wakana. Okey. Dan seterusnya nombor 3 kata dia apa? Melebihkan tekanan ke atas kedua-dua bibir, khususnya ketika ia bertasydid sampai menyebabkan terhasilnya getaran disebabkan makhraj yang terlalu sempit. Memang ada tekanan. Okey, di sini nak bagi tahu sebenarnya ada tekanan atas waw ni. Qawamin, qawana, ada tekanan. Tapi jangan terlalu kuat sampai tahap jadi qawamin, qawana sampai tahap terberhenti. Jadi tekan kuat sangat. Sampai itulah, sampai jadi sempit, akhirnya terberhentilah huruf tu qawamin, qawana. Jangan sampai terlalu kuat. Tekan-tekanlah, betul kena tekan. An-nabru dia panggil, an-nabru kena buat. Tapi tidak sampai tahap dari sampai terberhenti dan terlalu kuat. Okey, baik. Itu waw. Seterusnya huruf ba. Ba, kedua-dua rapat bibir. Apa dia kata apa? Baca bismillah, baca ba, tapi ada hams. Ada ba. Tak tahulah macam mana nak buat. Tak retilah. Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan macam bara'atum. Ba. Tolak angin saja-saja. Tolak angin berkeluar dengan ba tu. Which is tak kenal lah macam tu. Jangan. Mesti keluar dia syiddah. Ba ni syiddah. Sama macam huruf dal. Syiddah. Tak ada angin. Apa satu lagi tu? To. Semua huruf syiddah. Yang tak perlu angin. Ta aja dengan kaf yang syiddah yang ada angin. Yang lain tak perlu ada angin. Jadi bis. Tak boleh ada bis. Bismillah. Jangan sampai tahap tu. Yang seterusnya, baca dengan tebal. Sebab apa? Duduk sebelum huruf tebal. Batil. Baca batil. Tak nak lah. Sebab ba adalah ba lah. Batil. Bukan batil. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah tidak membunyikan qalqalah ketika sukun. Yang ni kita dah belajar qalqalah, maka kita terus kena praktik. Tak boleh tinggal. Yubsirun. Jangan baca yubsirun. Tubsirun. Yubsirun. Bagus. Baca bagi ada qalqalah. Dan kalau boleh qalqalah tu jangan putus, especially kalau qalqalah tu sughra. Ya. Okey. Apa dia? Aku Janganlah menjerit ni, sakit telinga. apa dia? Ya. Tak jual. Okey. Pasal kita hilang dah. Okey, yang terakhir. Huruf mim. Ba tadi itu lebih kurang tentang huruf ba. Seterusnya huruf mim. Dia kata apa? Menghilangkan bunyinya ketika waqaf. Dan jadi macam huruf ba lah. Sebab apa? Tak buat bainiah pada huruf mim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada bainiah. Bila tak ada bainiah, tak sampai ke hidung, maka orang akan anggap dia ni baca huruf apa? Huruf ba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ba kalau tak ada bainiah. Sebab tu kena asingkan. Ba dengan mim tak sama. Mesti kena bunyikan bainiahnya. Okey, baik. Nombor 2. Baca dengan tebal apabila berada bersebelahan dengan huruf tebal. Mahmasotun. Jangan macam mahmosotun. Mohmosotun. Jangan macam mo. Tak kira lah main daripada mana. Dia baca wa mo anzalno alo abdino. Tak nak. Itu semua bukan orang kampung saya tu. Mamo. Tak nak. Baca elok lah. Wa ma anzalna ala abdina. Ini mamo. Cakap tak apa. Ayo memang cakap macam ni. Oi, babak no. Cakap tak apalah. Tapi Quran baca betul-betul lah. Kan? Okey.
Yang terakhir, yang kita dah sebut dah tadi, baca mim ni ada qalah. An'amta alaihim yamtaru. Kadang-kadang benda-benda macam ni bukan nak buat sangat pun. Kita faham tengah orang tu, saya tahu mim ni tak ada qalah, saya tahu. Habis tu dah tahu kenapa terbuat. Tak tahu mulut saya akal tak hantar isyarat kat mulut. So mulut buat sendiri. Oh pula. Sebelum kat situ pun ada juga orang macam tu. Dalam akal ni dah ada dah tahu dah kata mim tu tak ada qalah. Tapi mulut tu tak terima isyarat dari akal, maka mulut baca apa dia nak. Tak betul macam tu. Habis itu kena praktis. Baca sendiri, dengar balik. Baca sendiri, dengar balik. Aku ni baca mim ada qalah tak? Aku ni baca waw tadi bunyi wallah ke wallah ke? Aku ni baca dal ada angin tak? Middin ke? Baca to ada angin tak? Siratul ke sirato ke? So, benda-benda macam ni yang jadi salah tu sebab apa? Sebab orang kita ni ekspor apa yang ada dalam percakapan harian tu ke dalam mengaji. Kita bawa masuk dalam mengaji. Which is yang tu yang kita banyak salah. Contoh macam raw. Patutnya raw mati dengan waw, bunyi dia raw. Liyuraw a'malahum. Kan? Apa lagi contohnya? Lamma ra'au, bukan tu ra'au. Yarau, hatta yarau, bunyi dia yarau. Tapi bila time baca dia jadi apa? Liyurau a'malahum. Hatta yarau, liyurau. Sebab apa baca begitu? Sebab kita import apa yang ada dalam bahasa kita ni buat masuk dalam Quran. Kita ada apa? Kita ada surau, kita ada kuala kurau, kita ada orang bergurau. Apa lagi? Semua bunyi dia rau. Maka bawa masuklah rau tu dalam Quran ni. Kita pun duk praktik benda tu, duk ingat benda tu lah betul. Sedangkan yang tu yang tak kena. Maka nak sebut, nak mengaji ni, back to the basic balik. Kalau kata ro tu bagi atas bunyinya ro, maka ro lah dia sampai ke sudah. Maka bagi atas lah. Tak boleh jadi tiba-tiba jadi ra ke dan sebagainya. Kecuali baca kiraat tu kita tak tepi. Memang ada kiraat nipiskan huruf-huruf tu. Tapi untuk peringkat kita ni, fokus dulu betulkan tajwid untuk kiraat ataupun riwayat. Hafs ni dulu, bagi betul. Kemudian baru cerita kiraat. Okay? So saya rasa cukuplah takat tu dulu. InsyaAllah, itu semua cerita-cerita malam ni adalah merupakan cerita-cerita tentang kesalahan je. Nak ceritanya mungkin ada lebih daripada tu yang saya tak sentuh. Tapi berpadalah dengan apa yang ada dalam buku. Dan insyaAllah pada minggu hadapan, saya harap semua orang kena hadir lah. Semua orang kena datang. Sebab, tengok hari sikit. Hari apa minggu depan ni? 12, 19. Kita tak tahu lah, saya rasa kita ada 2 kelas lagi. Kita ada 2 kelas lagi untuk nak habiskan tajuk dan seterusnya. Sebelum kita berhenti untuk puasa. Jadi minggu depan kita nak masuk tajuk yang penting, iaitu tajuk idgham. So kalau boleh hadir, minta tolong hadirlah. Sebab tajuk dia penting untuk sama-sama kita faham apakah fungsi dan bagaimana nak kenal apakah itu idgham yang sebenarnya, insya-Allah. Dengan cara tu sekurang-kurangnya kalau kita tak mau ngajar orang pun tak apa, boleh faham diri sendiri pun bagi saya dah cukup bagus dah. Jadi saya cukuplah dekat tu dulu. Insya-Allah terima kasih banyak-banyak semua yang hadir pada malam ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan juga memberkati segala ilmu yang telah kita belajar untuk sehingga ke hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa lam yattabi'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua, minta ampun, minta maaf salah silap, tegur lebih ke terasa hati, terkecil hati je, minta ampun, minta maaf. Jangan simpan di hati. Semoga Allah Taala ampun. Terima kasih Ustaz.